Alhamdulillah Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, malam ini kita menyambung kelas ataupun siri pengajian ulum hadis, dan kita sampai kepada tajuk hadis hasan. Di permulaannya saya ingin menyatakan bahawa di sisi pengkaji hadis sejak dahulu hingga kini, istilah hadis hasan ialah istilah yang paling mengelirukan dan paling bercabang, paling mempunyai, orang kata apa, tidak dapat diringkaskan ataupun dikaedahkan sampailah hari ini. Jadi mana kalau ada soalan kuis, apa mustalah yang paling memeningkan kepala ahli hadis, jawapannya hadis hasan. Dia tak semudah istilah lain. Ini antara perkara yang diakui oleh pengkaji hadis, dan kita ingin supaya yang mendengar kuliah ini juga turut sama mengakui benda yang sama, kerana kadang-kadang kita tak selaras dengan apa yang berlaku. Kita menyangka bahawa istilah ini mudah, rupanya di kalangan pengkaji susah, ataupun kita menyangka ia benda yang susah, dan di sisi pengkaji hadis ia benda yang mudah. Jadi untuk kita memahami bersama istilah ini di kalangan ahlinya, maka kita nyatakan bahawa hadis hasan ialah istilah yang paling mengelirukan. Saya suka memetik ataupun menyebut kata-kata Imam Az-Zahabi dalam bukunya Al-Muqidhah, yang mengatakan bahawa hadis hasan di antara istilah yang paling memeningkan ataupun yang tak dapat disimpulkan, iaitu kata-kata beliau yang kita kena faham juga, sebab ada ulama yang bincangkan, tapi kita nak sebut kata-kata dia ialah, dia kata thumma la tatma' bi anna lil hasani qa'idatan tandariju kullu al ahadith al hisani fiha, tandariju kullu al ahadith al hisani fiha fa ana ala iyasin min dhalika. Maksudnya ialah, seringkasnya dia kata, jangan menyangka bahawa untuk istilah hasan ini ada satu kaedah, yang mana satu kaedah ini boleh menyelesaikan ataupun boleh mengumpulkan semua hadis yang hasan. Kerana aku sendiri putus asa daripada perkara itu. Maksudnya dia tak boleh buat satu kaedah saja yang mudah hadis hasan ni ialah apa, dan di bawahnya semua hadis hasan. Tak boleh. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Jadi malam ni kalau boleh saya nak ringkaskan tajuk yang paling pening, tapi kita nak cerita dalam masa yang ringkas. So tak tahulah apa akan jadi, sama ada saya yang tak faham ataupun yang dengar pun tak faham, atau bawa-bawa faham. Perkara pertama yang kita nak sebutkan ialah kenapa kita bicarakan hal ini. Kerana kalau ditanya kenapa kita bincangkan hal ini, ialah pertama kerana memang istilah hadis hasan ni wujud dalam kebanyakan, hampir semua buku-buku mustalah hadis. Maknanya ada bab hadis hasan. Yang kedua, yang paling penting ialah istilah hasan ini digunakan oleh ulama hadis sejak dulu lagi sampai hari ini. Pertama, ia disebut dalam buku mustalah, itu satu hal. Yang kedua, ia digunakan oleh pengkaji hadis sendiri, maknanya di luar buku mustalah. Lebih luas lagi, lebih awal, lebih panjang cerita dia, lebih kerap digunakan, kita akan temui. Jadi orang yang menyiapkan diri macam kita nak bersedia nak memahami
kita kena tahu istilah itu bukan kerana apa, tapi kerana ia telah wujud dan digunakan. Kalau istilah tak wujud, tak digunakan, tak payah kita cipta lah. Tapi istilah tu dah ada. Itu satu. Yang seterusnya ialah masalah seterusnya ialah berlaku percagahan pendapat. Apa maksud hasan di sisi ulama? Jadi ini perlukan kepada perbincangan, kan? Dan yang paling penting ialah berlaku salah faham. Ini lagi penting. Kenapa kita kena bicarakan juga istilah ini? Kerana berlaku salah faham di kalangan sebahagian pengkaji, sama ada di luar ataupun dalam, tentang istilah hasan ini, menyebabkan kadang-kala perbincangan ni jadi pertelagahan, ataupun kadang-kadang mengelirukan orang yang membaca hasil kajian. Jadi makna sekarang ni tak boleh kita abaikan, melainkan kita memang tak nak ambil tahu langsung pasal benda ni. Kita membeli tidur, kita tak payah pening kepala lah, dah pening kepala banyak lah pasal penyakit-penyakit ni. Jadi kita pening kepala banyak. Cuma insya-Allah kita yakin bahawa peningnya kita dalam belajar ilmu agama ni, Allah bagi ganjaran lah, kan? Ganjaran sama ada ganjaran kita memahami ilmu itu, ataupun ganjaran dalam bentuk yang lain. Dan timbul beberapa fahaman ataupun beberapa kita kata salah faham ini. Pertamanya disebabkan oleh beberapa sebab lah. Kita boleh ringkaskan. Sebabnya ialah pertama, kita tidak menggunakan buku-buku mustalah yang awal. Ini di kalangan pengkaji lah. Dia banyak guna buku mustalah yang belakangan, yang ringkas, yang mudah difahami. Kalau yang bahasa Arab mungkin dia gunakan buku-buku moden. Kalau yang terjemahan pun digunakan terjemahan buku-buku moden. Dan menyebabkan istilah hasan dalam buku-buku yang ringkas ini tidak melambangkan keseluruhan hasil kajian. Dan sebab yang kedua juga ialah kerana kita tidak pernah kita katakan membuat perbandingan antara apa yang disebutkan dalam buku mustalah dan apa yang digunakan dalam kajian sebenar. Sebagai contoh, Imam Al-Bukhari, mungkin di antara kita yang belajar mustalah hadis, kita tak peduli apa maksud Bukhari kalau dia kata hadis tu hasan, sebab kita pun tak tahu dekat mana dia kata hadis tu hasan. Yang penting kita pergi kepada buku mustalah moden, kita tengok hasan ialah hadis yang mana rawi dia kurang dari segi dhabt, kan? Dia kurang dhabit, kurang hafazan dia, penguasaan dia terhadap hadis itu. Dan secara tak langsung ada buku mustalah yang katakan bahawa rawi dia kurang, tak sama taraf dengan rawi hadis sahih. Jadi kita tengok buku yang moden ni, kita pun tak peduli lah. Maksud kita tak peduli apa Bukhari, adakah Bukhari pernah kata hadis tu hasan? Satu persoalan. Mungkin ada di antara kita yang kata, saya tak pernah dengar apa Ustaz, Bukhari kata hadis ni hadis hasan. Mungkin disebabkan benda-benda macam ni, kita tak pernah buat perbandingan. Dan yang paling penting ialah kita sekarang ni berada dalam kajian ataupun dalam suasana kajian yang begitu segera, instant. Kita tak nak lagi bersusah payah, kita cuma nak tahu apa kata muhadis, hadis sahih ke tak. Jangan cerita panjang. Saya tak mau. Saya nak sahih ke tak sahih, Ustaz beritahu. Ustaz tak beritahu kitab mana, saya tak peduli Ustaz buat apa pun. Saya tak peduli benda ni payah ke senang, saya nak sahih ke tak sahih. Kan? Siapa kata sahih? Jadi sekarang ni pengajian hadis jadi macam jauh antara praktikal dengan teori, dan antara apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi sekarang ni hadis hasan menjadi mangsa, istilah hadis ni menjadi mangsa dalam kes ni, iaitu wujudnya pengkaji yang hanya berpegang kepada teori, wujudnya pengkaji yang tak pernah buat pembandingan, dan wujudnya pengkaji yang nak cepat, menyebabkan istilah ni tak boleh ataupun tak mendapat penjelasan yang sepenuhnya. Di malam ni insya-Allah saya cuba berikan sekadar yang saya mampu berdasarkan bantuan buku-buku yang saya bawa, supaya kita dapat sekurang-kurangnya kenal apa maksud hadis hasan. Hasan dari segi bahasa ialah baik, bagus,
cantik ataupun alright lah. Dan hasan dalam bahasa Arab kadang-kadang dia kata hasan ni cantik, al-wajhul hasan, kan? Maksudnya wajah yang cantik. Hasan juga makna bagus, kan? Dan dari segi mustalah, istilahnya ini yang kita bicarakan. Memang terdapat banyak perbezaan. So kita kena pergi sejarah dulu. Saya tak boleh jawab lagi apa istilah hasan. Cuma dari segi sejarah ni, yang paling penting yang kita perlu tahu ialah mungkin di kalangan kita pernah mendengar bahawa hadis ni bahagi kepada sahih, hasan, dhaif, kan? Dan ada yang kata dibahagi kepada hasan, sahih sendiri bahagi lagi. Jadi macam sahih li ghairi li dzati, semua ni bahagi, biasalah bahagi. So sekarang ni yang penting kita kena tahu sejarah. Pertamanya, ulama hadis sejak awal lagi memang menggunakan istilah hasan untuk hadis yang tertentu. Untuk satu kelompok hadis dikatakan hasan. Ini tak dapat dinafikan penggunaan hasan. Imam Syafi'i ke, imam sebelum tu ke, Imam Bukhari ke, awal lagi ke, imam-imam yang awal macam Syu'bah semua, imam-imam hadis besar ni memang diguna istilah hasan. Okey, penggunaan memang berlaku, memang wujud. Dan secara ringkasnya kita katakan memang ada hadis yang diistilahkan sebagai hasan, ada hadis diistilahkan sebagai sahih dan dhaif. Okey. Cuma sekarang, masalah sekarang ni ramai orang tak sedar ataupun mungkin tak sempat nak melihat apa maksud sebenar hasan yang digunakan oleh imam-imam ni. Itu cerita dia. Apa maksud sebenar? Ni persoalan dia. Baik. Penggunaan memang confirm dia guna. Kemudian ada orang kata ulama pertama yang guna hasan ni Tirmizi. Itu ada juga satu pandangan. Okey, kalau kita nak kata pandangan tu dari segi zahirnya, pandangan tu tak tepat lah. Sebab sebelum Tirmizi ramai yang guna istilah hasan. Jadi apa maksud Tirmizi orang yang paling awal menggunakan istilah hasan? Ialah Tirmizi menggunakan istilah hasan dalam arti kata maksud yang dia sendiri pilih, istilah yang dia sendiri pilih. Maksud sekarang ni, dia ceritakan di hujung buku dia Jami' Tirmizi tu, dalam kitab Ilal, dia ceritakan bahawa hadis yang aku katakan hasan dalam bukuku ini maksudnya sekian. Jadi makna sekarang ni, dia di antara ulama yang awal menceritakan apa maksud saya dengan hasan. Itu maksudnya. Ulama dulu dia guna je, dia tak beritahu apa maksud hasan. So Tirmizi di antara yang awal memberitahu kepada kita dengan jelas, aku maksudkan hasan ni ialah 1, 2, 3 ciri dia di hujung kitab Jami' Tirmizi. So mungkin maksud di sini ialah penggunaan istilah itu dengan maksud yang Tirmizi sebutkan. Itu maksud dia. Kerana apa? Kerana semua ulama sepakat sebelum Tirmizi semua guna, guru dia sendiri Bukhari guna hasan. Jadi tak mungkin Tirmizi orang pertama. Okey. Kemudian yang paling penting yang kita perlu tahu ialah bilakah hadis hasan ni menjadi satu istilah khas dalam ilmu hadis. Itu soalan dia. Sebelum tu diguna. Kemudian Tirmizi kata, aku maksudkan hasan ni begini. Tapi bilakah dalam perbincangan mustalah hadis? Bila? Jawapan dia ialah ketika mana Ibnu Salah yang meninggal 643 Hijrah, dia mengarang buku dalam mustalah hadis, iaitu Ma'rifat Anwa' Ilmu Hadis, yang kita panggil sebagai Muqaddimah Ibnu Salah. Dalam buku inilah Ibnu Salah menjadikan hadis hasan satu istilah khas. Satu hal itu kita kena faham. Maknanya apa? Sebelum tu ada buku mustalah hadis. Ada buku mustalah hadis, ada Ramah Hurmuzi, ada Al-Hakim, ada Al-Khatib Al-Baghdadi, kan? Tetapi mereka tidak mengkhususkan istilah hasan itu macam yang dibuat oleh Ibnu Salah. Dan kita dapati lepas Ibnu Salah, istilah sudah tetap semua orang guna. Dan semua orang dah setuju ini istilah dia. Dan ramai yang ikut apa yang ditakrifkan oleh Ibnu Salah yang kita akan lihat nanti. Okey, itu dari segi sejarah. Dan lepas Ibnu Salah, kebanyakan ulama yang tulis pasal mustalah guna pandangan dia.
Dan akhirnya semua tetap menggunakan apa yang Ibnu Hajar khususkan dalam buku-buku dia. Dan sampai hari inilah kalau orang sebut hadis hasan, hadis yang mana rawi dia khaffadatuhu, kurang dhabit dan sebagainya, ataupun rijal dia tidak masyhur seperti rijal sahih. Ya, cerita dia. Baik. Dan ada ulama yang kritik Ibnu Salah bila dia buat macam tu. Itu satu hakikat fakta yang kita kena tahu. Ataupun kritikan ni wujud selepas Ibnu Salah perkenalkan benda ni. Di antara kritikan itu ialah disebutkan oleh Dr. Hatim Sharif Hatim bin Arif Al-Auni. Disebut dalam ketika dia menghuraikan buku Mustalah Hadis Zahabi, dia kata ada ulama yang mengkritik Ibnu Salah kenapa wujudkan istilah hasan dengan jelas macam ni. Kerana apa? Pertama, mereka mengkritik kerana kalau nak dikira nama hadis ni ada banyak nama hadis, kenapa pilih hadis hasan, kan? Maksudnya kenapa bahagikan kepada 3 saja? Kalau nak ikut nama ni sekadar nama aja, kenapa nak di ketengah sangat 3 ni, kan? Yang kedua ialah di kalangan ulama hadis, kalau ikut terima dengan tak terima hadis ni, dikira ada 2 aja, sahih dengan dhaif. Itu dari segi amali. Mana yang paling penting bagi kita ialah hadis tu terima ke tak, kan, makbul ke mardud, diterima ke ditolak. Jadi tak payah guna istilah hasan. Kenapa ada istilah yang berada di tengah-tengah, maksud dia. Tetapi ramai ulama yang defend, yang pertahankan, sebab Ibnu Salah mereka kata berhak untuk memberikan pandangan. Dan Ibnu Salah sebenarnya bersandarkan kepada Al-Khattabi. Al-Khattabi ketika menghuraikan Sunan Abi Daud, dia telah mengeluarkan satu pandangan yang menjadi perhatian kepada Ibnu Salah, iaitu dia kata hadis terbahagi kepada 3, sahihin wa hasanin wa saqimin. Sahih, hasan dan saqim dhaif. Dan dia ceritalah, dan dia kata dia naqal ni daripada istilah ahli hadis terdahulu. Itu cerita yang Al-Khattabi. Tak salah saya dia meninggal 488, tak salah saya. Dia yang syarah Bukhari, dia yang syarah Sunan Abi Daud. So sekarang ni ada orang kata Ibnu Salah mengikut saja apa yang Al-Khattabi sebut. Dan Al-Khattabi kata dia naqal daripada orang sebelum dia. Dan ini bermakna nampaknya istilah ni berasal daripada awal. Jadi Ibnu Salah tak salah. Ibnu Salah tak salah, dekat-dekat. Salah salah. Baik. Tetapi hakikat dia, kita kena faham bahawa hujah ini pun kurang kuat, kerana istilah atau pembahagian salafus soleh sebelum mereka itu dan ulama hadis lepas tu bukan berdasarkan seperti yang Ibnu Salah buat. Istilah tu ada, pembahagian tu ada, tapi tak macam yang Ibnu Salah ceritakan. Okey, Ibnu Salah melihat kepada pandangan Al-Khattabi, melihat kepada pandangan At-Tirmizi yang kita sebut tadi dalam hujung kitab dia, maksud hadis hasan. Dan Ibnu Salah lihat kepada pandangan asalnya Ibnu Jauzi dan ulama lain. Jadi dia kata pandangan-pandangan awal ni tak, orang kata apa, tak boleh jadi kaedah. Sebab dalam istilah mantik, kan, ataupun istilah nak mengkaedah, nak buat kaedah ni, dia mesti dipanggil kaedah ni mantap. Jadi dia, Ibnu Salah berpendapat bahawa tidak ada satu kaedah yang mantap, yang teguh, tegas nak cerita apa hadis hasan. Maka dia terpaksa, kata dia dalam buku dia terpaksa cari dan fikirkan balik, kemudian tengok contoh-contoh untuk dia keluarkan satu pandangan baru tentang hadis hasan. Apa makna hadis hasan yang sebenar? Sebab dia kata pandangan yang awal ni tak konkret lah. Okey, contohnya kita ambil sikit. Al-Khattabi kata Al-Hasan, bila Al-Khattabi kata hadis terbahagi pada sahih, hasan, dhaif, Al-Khattabi kata Al-Hasan ma 'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu. Dia bagi mudah ya. Dia cerita ringkas. Dia kata hasan ni, hadis hasan ni yang aku masukkan di sini ialah yang diketahui dari mana datangnya hadis tu, sanadnya jelas, dan rawinya
masyhur. Maksudnya rawinya diterima. Seperti itu. Jadi cerita cakap macam ni, kemudian dia sambung pula wa alaihi madaru aktsaril hadis. Dan sekitar inilah berleganya kebanyakan hadis. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsaru ulama, dan ulama ramai menerimanya, wa yasta'miluhu ammatul fuqaha, dan ramai ahli fiqh menggunakannya. So apa yang timbul masalah pada Ibn Salah dan ulama yang membaca ta'rif ini ialah, kalau nak ikut ta'rif ni, hadis sahih pun masuk bawah dia juga. Hadis sahih pun macam ni juga cerita dia. Dia sekarang ni timbul masalah ta'rif ni tak mantap. Kita nak cerita dekat orang boleh cakap kalau macam tu, hadis sahih pun sama juga makna dia. Diketahui dari mana datangnya, rawinya terkenal, diterima, digunakan oleh ulama dan fuqaha. Mana sekarang dibincangkan ta'rif tu. Okey, sedangkan Khattabi ni dia bukan style macam zaman Ibn Salah. Dia style dia nak bagi tahu ya apa yang dia maksudkan. Dia bukan nak buat satu ta'rif apa manusia ialah haiwan yang apa, haiwan bercakap ke apa benda kan. Kan ada orang buat tu kan, manusia ni apa ni ialah ni apa benda. Jadi inilah dia manusia. Kalau binatang lain pula. Jadi kalau takrif manusia itu sama macam binatang mau boleh masuk sekali bawah, tak jadi ya. Kan ini saya pun tak tahu, tapi ini saya fikir sebenarnya. Maknanya kalau kita nak buat takrif, orang tanya apa makna istilah ni, kita bagi tahulah istilah ni dari segi sains, dari segi BM, dari segi apa. So istilah mesti jelas, mantap, tak boleh bercampur aduk dengan istilah lain. Tapi zaman Al-Khattabi dan zaman ulama awal dia tak peduli bab tu. Zaman Ibn Salah dia fikir bab tu, sebab dia dah masuk banyak aliran pemikiran memerlukan kepada nak cakap betul-betul apa maksud itu betul. Baik, kemudian Tirmizi pula, Ibn Salah tengok juga apa kata Tirmizi. Tirmizi kata pun tak jelas juga. Dia kata, ini ayat yang diambil daripada buku Tirmizi, di hujung sekali dia kata kullu hadithin yurwa la yakunu fi isnadihi muttahamun bil kadhib. Hadis yang tidak ada dalam sanadnya rawi yang dituduh berdusta. Maksudnya ialah rawi yang atas pada tu, walaupun dia dhaif sikit ke apa benda, semua masuk. Sebab dia kata dia tak mau ada muttaham, dituduh berdusta. Dituduh berdusta ni bawah lah, peringkat bawah. So semua rawi yang okey ke, yang tak okey sikit-sikit ke, yang ingatan dia kurang sikit ke, boleh masuk lagi dalam bab hadis hasan. Dan dia kata dia tidak syadz, wala yakunul hadithu syadzan wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dhalik fa huwa indana hasan, kata Tirmizi. Dan diriwayatkan hadis ni daripada jalan yang lain membawa lebih kurang maknanya, maka ia di sisi kami ialah hasan. So Ibn Salah tengok benda ni. Satu lagi ta'rif, satu lagi huraian apa maksud hasan. Dan yang ketiga Ibn Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Okey, dia kata hadis hasan ialah al-hadis alladhi fihi dha'fun qaribun muhtamalun huwa al-hadithul hasan. Hadis yang ada kedaifan yang sedikit, yang boleh dipertimbangkan, yang boleh diterima, ialah hadis hasan. Wa yasluhul amalu bih, dan boleh diamal dengannya. Pun kata-kata Ibn Jauzi ni pun tak jelas juga bagi Ibn Salah. Sebab tu dia kata kullu hadhihi mustabham la yushfil ghalil. Semua ni susah nak difahami dan tidak menyebabkan kita tak puas. Maksudnya seorang yang mengkaji hadis di zaman Ibn Salah ni tak puas. Maksud cuba cakap betul-betul apa maksud hadis hasan. So bila disebut benda ni tak mantap bagi cara pemikiran Ibn Salah. Jadi dia ambil semua ni, contohnya dia kata apa yang Tirmizi sebut tidak, dan Khattabi sebut tidak dapat memisahkan sahih dan hasan, macam campur sekali. Okey, Ibn Jauzi pula tidak meliputi semua hadis hasan. Dia fikir Ibn Salah. Ibn Salah ni power kan. Maknanya sebab tu orang kata kalau nak bahagi sejarah pembukuan ilmu hadis sebelum dan selepas Ibn Salah menjadi tengah, dia punya pertengahan. Sebelum dan lepas dia jauh beza. Okey. Jadi jangan ada pengkaji kita ataupun pembaca peminat ilmu hadis ni duk baca Ibn Salah ke bawah je, baca Ibn Salah ke atas semua, buat perbandingan. Mana ada banyak perbezaan. Jadi apa yang Ibn Salah buat akhirnya, dia ambil semua ni dan ambil lagi benda lain, dia cuba
satukan dan buat kaedah yang semuanya boleh masuk kaedah tu, iaitu dia timbullah hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Timbul. Dia nak bagi masuk juga benda-benda tadi tu, maka dia kata dia kata di sini sebut Ibn Salah membahagikan hasan kepada dua, sebab dia nak masukkan yang awal tadi, supaya yang tu boleh masuk ni, yang ni boleh masuk yang tu. Maka dia kata ada hasan li ghairih dan ada hasan li dzatih. Hasan li ghairih, dia kata ambil pandangan Khattabi dan Tirmizi. Khattabi untuk li dzatih dan Tirmizi dan Ibn Jauzi untuk li ghairih. Jadi cerita macam tu. Barulah lepas tu semua orang ikut dia, ataupun hampir ke semua orang ikut dia. Ikut dia. Jadi itu masalah yang timbul sejarah dia, kan. Jadi bagi yang baca di mana-mana, dia akan nampak sebahagian isu, dia tak nampak sepenuhnya masalah ni. Okey. Dan kita dapati ulama yang lepas dia pun kritik juga dia bahagi li dzati li ghairi ni. Seperti Ibn Hajar sendiri, seperti Al-Iraqi, ada yang bincang, ada yang terima sebahagian. Dan ini kata perbincangan cukup berterabur. Maksudnya sukar dipahami. So kita sekarang ni, yang penting bagi kita sekarang ni, kemudian campur pula apa maksud Tirmizi hasan sahih pula. Jadi dicampur. Sebab apa? Sebab orang belakang-belakang ni dia kata hasan tak sama dengan sahih. Macam mana pula Tirmizi kata hasan sahih? Jadi timbullah macam-macam takwil, macam-macam huraian. Ada yang kata hasan sahih ni ada dua sanad. Kemudian bila ada satu sanad pula, maksud ada beberapa keadaan. Kalau hadis tu satu sanad, hasan sahih makna dia syak antara sahih atau hasan. Kalau ada banyak sanad, satu sanad hasan, satu sanad sahih. Keluar banyak huraian yang kita dapati dalam buku-buku moden. Sebenarnya dia tak sesukar itu. Okey. Cuma sekarang ni kita nak lihat apa maksud hadis hasan di sisi Ibn Salah dulu. Okey, di sisi Ibn Salah. Kemudian kita akan tengok kembali ke belakang, melihat bagaimana pula salafus salih. Sebab kita dah cerita dulu di sini. Mungkin ada yang tak tahu, yang tak hadir. Kita tengok Ibn Salah kata maksud hadis hasan ni, yang dia kata hasan li dzatihi ni, dia kata okey, rawinya tidak sampai ke tahap rawi yang sahih. Cerita panjang, tapi keringkas dia ialah, dia kata ulama hadis boleh menilai bahawa rawi ini, periwayat hadis ini, ada dalamnya periwayat seorang ke lebih yang tidak sama tarafnya dengan periwayat hadis sahih. So ini kena kembali kepada ilmu jarah wa ta'dil, tingkatan pembahagian periwayat. Kena tengok situ baru boleh tengok sini. Itu maksud dia. Kerana ada kekurangan dalam hafazan atau ketekunan ataupun penguasaan, tetapi dia tidaklah sampai ke tahap hadis yang dhaif. Okey. Jadi sekarang ni, inilah yang dipanggil lidati hasan. Dia tak sahih, kata Ibn Salah. Dia tak masuk dalam bab sahih. Dia duduk dekat hasan li dzati, dan dia tak masuk hasan li ghairi, bahkan dia tak masuk dhaif. So dia letak situ, dan tugas pengkaji hadis ialah menyesuaikan takrif yang dibagi ni dengan mana-mana hadis yang ditemui. Itu maksud dia. Hasan li ghairi pula, hadis ni ada masalah dalam beberapa periwayatnya, tetapi tidaklah sampai ke tahap terlalu dhaif, banyak salah. Dia kata jangan sampai ke tahap mughaffal, teruk sangat ingatan dia, kathirul khata', banyak buat salah. Okey, dan dia juga tidak muttaham bil kadhib, tidak dituduh berdusta. Jadi tidak ada sebab yang memfasikkan dia, maka dia okey. Cuma dia ada sedikit kelemahan, mungkin dia kurang dari segi ilmu dia dan peribadi dia. Tetapi terdapat, dalam masa yang sama terdapat hadis lain yang menyokongnya. Ini yang kita panggil ghairi, yang kita belajar. Kata ada hadis dhaif, kemudian ada hadis dhaif yang lain, boleh dikumpulkan jadi hasan.
Itu asal riwayat dia. Jadi dia kata dia bukan syadz, dia bukan munkar, dia bukan hadis yang sangat dhaif. Okey, dia dikuatkan, akhirnya dia naik jadi hasan. So hasan li ghairi ke, hasan li dzati ke, dipanggil hasan. Cuma pembahagian ni, kenapa Ibnu Salah buat bahagi macam ni? Dia nak sesuaikan dengan yang perbezaan pandangan tadi yang awal. Jadi dia kata pandangan Tirmizi dan Khattabi itu, dia kata pandangan Tirmizi boleh masuk kat sini, pandangan Khattabi masuk kat sini. Gitu cerita dia. Dia nak bagi masuk dekat mana. Jadi adalah ulama bertikai boleh ke tak boleh buat macam ni, kan? Patut ke tak patut buat macam ni. So itu cerita lain. So sekarang ni, mengikut takrifan ini, timbullah masalah hasan sahih tadi, yang mana Tirmizi guna dan kerap menggunakannya banyak, dan timbul pula masalah pada ulama lain yang juga guna hasan sahih. Apa makna dia? Maka Ibnu Hajar dan ulama lain terpaksa fikir disebabkan takrifan yang diambil ini. Baik, ini cerita Ibnu Salah. Okey, boleh ikut. Betul ni cerita ni, serabut ni. Okey. Bila kita kembali kepada penggunaan hasan di sisi ulama sebelum mereka, sebelum Ibnu Salah, sebelum Tirmizi, semasa Tirmizi, sebelum lagi, kita akan dapati bahawa ulama-ulama ini menggunakan hadis hasan yang mengandungi makna yang luas dan lebih kepada makna bahasa. Jadi luas, maknanya mereka tak sempitkan seperti yang dibawa oleh Ibnu Salah. Di sekarang ni, apa yang ulama dulu buat? Ulama dulu dikatakan ramai ulama dulu sehinggakan Imam Syafi'i sendiri pernah menggunakan hasan. Maka kata Ibnu Hajar dan lain-lain ulama, termasuk ulama masa kini, bila kita selidik dan cek balik, kita dapati mereka gunakannya dengan makna yang pelbagai. Hasan bagi mereka mesti dilihat di mana mereka guna, ayat apa mereka guna, konteks mana yang diguna. Tak boleh kita ambil takrifan Ibnu Salah tadi sesuaikan dengan apa yang contohnya Asy-Syafi'i maksudkan, Al-Bukhari maksudkan, dan sebagainya. Itu yang penting. Jadi kesimpulan yang mudah ialah kadang-kadang pertama, maksudnya di antara maksud hasan di kalangan ulama salaf, pertama ialah hadis yang sahih dan diterima, tak kiralah martabat dia tinggi ke rendah, tak kiralah dia tahap yang tinggi sahih ataupun tahap yang rendah, macam Ibnu Salah kata tadi hasan ghairi. Semuanya ni ulama salaf pernah guna hasan. Hadis sahih dia kata hasan, hadis sahih dia kata hasan. Contohnya macam Imam Al-Bukhari sendiri menggunakan istilah hasan. Ini dikaji oleh Dr. Hamzah Al-Malibari. Dia kata bahawa dia melihat apa yang disebut oleh Al-Bukhari dalam buku Ilal Tirmizi, Ilal Kabir, Ilal Besar. Ilal Kabir ni ialah buku mana Tirmizi bertanya kepada gurunya Al-Bukhari tentang hadis. Hadis ni ada masalah ke, tak ada masalah ke apa. Maka dia tanya kepada Al-Bukhari. Saya tak pasti ditanya orang lain ke tak. Jadi setengah-setengah hadis yang ditanya, Al-Bukhari memberikan jawapan ini hadis yang hasan. So kalau orang tanya kita di mana Bukhari kata hadis hasan, ialah dalam buku Ilal Kabir ketika menjawab soalan muridnya At-Tirmizi. Tirmizi tanya guru dia. Contohnya ada satu hadis ataupun satu soalan, Tirmizi kata sa'altu Muhammadan, aku tanya Muhammad, iaitu Bukhari. Faqultu ayyu riwayati fi salatil khawfi asah. Dalam solat khauf, solat ketika perang, mana riwayat antara banyak-banyak yang ada, mana yang paling sahih? Ini soalan Tirmizi tanya Al-Bukhari. Dan soalan ini ditulis jawapannya dalam buku Ilal Kabir. Berkata Bukhari, kullu riwayati indi sahih. Semua riwayat yang hang kata tu, yang hang tanya aku tu, yang kita sama-sama tahu ni, semua sahih. Sebab tu solat khauf antara solat yang ada pelbagai cara, dan ada cara yang maksudnya boleh kita gunakan ketika keadaan berubah. Ada musuh depan, ada musuh di belakang, ataupun ada musuh yang sedang menyerang, ataupun sedang berehat, maksudnya gecatan senjata dan sebagainya. Jadi kata Bukhari, yang penting dijawab apa? Semua riwayat sahih.
Wa kullun yusta'mal, semuanya digunakan. Dia kata, semua kita guna. Semua sahih, semua kita guna. Cara yang berbeza ni disebabkan cara situasi peperangan Nabi itu berbeza. Baik, apa yang berlaku? Kemudian dia sambung ayat dia kata, dia cerita tambah lagi. Dia kata hadis Sahal ibn Abi Hasmah. Dia kata maksudnya dia nak beritahu hadis salah satunya, hadis salat khawf salah satunya adalah hadis Sahal, ialah hadis Hasan. Wa hadis Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah hadis Hasan, wa hadis Urwah bin Zubair an Abi Hurairah Hasan. Tadi dia kata sahih. Semua sahih. Lepas tu dia kata pula hadis ni Hasan, hadis ni Hasan, hadis ni Hasan. So sekarang ni nampak sangat bahawa Bukhari ni tak kisah sangat bab istilah. Hasan bagi dia sahih pun diguna juga. Kan? Contoh lain lagi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey, dan Tirmizi mengatakan hasan sahih. Tapi Tirmizi tanya Bukhari, dia kata apa? Hadis hasan. Hadis yang Bukhari sendiri masuk dalam buku dia Sahih Bukhari, Muslim pun masuk dalam buku dia Sahih Muslim, Tirmizi pun kata dalam buku dia Jami' Hasan Sahih. Dalam buku ni ditanya Bukhari, Bukhari kata hadis hasan. Jadi itu cerita dia. Dan baik. Dan maksud kedua yang digunakan oleh ulama salaf, tadi maksud pertama ialah maksud hadis yang diterima dalam segala tingkatannya, martabatnya. Diterima, kita kata hasan. Maksud sama dengan sahih. Yang kedua ialah hadis yang gharib. Dia beritahu hadis hasan, maksud hadis ni gharib, hadis ni ada satu sanad saja. Okey, maksudnya hadis ini hanya diketahui jalannya daripada satu sanad saja. Dan untuk apa ni, tambahan maklumat, bila imam terkenal seperti Bukhari ke ataupun sebelumnya seperti Abu Zur'ah ataupun sebelum Abu Zur'ah sama ataupun sebelum Ibnul Madini ke Imam Ahmad kata hadis ini gharib, sebenarnya kita kena faham, nak menghukum hadis tu gharib adalah satu kemahiran yang hanya boleh dikuasai oleh orang yang melihat hampir ke semua sanad. Ini hanya boleh dibuat oleh ulama awal. Dia nampak semua dia datang dari mana. Okey, dia kumpulkan, dia kaji, dia bincangkan, dia buat satu keputusan, hadisnya hanya ada satu jalan. So ini satu benda ilmu besar. Kita lepas tu ataupun ulama lepas tu pun tak boleh buat. Dan ulama moden lagi tak boleh buat. Bila dia jumpa hadis tu, katalah hadis tu ada banyak situasi berlaku. Hadis tu imam besar-besar ni kata gharib, satu sanad aja. Pergi mana pun dia pusing balik satu sanad. Tiba-tiba ada muhadis moden kata ada lagi sanad lain aku jumpa. So ini sebenarnya ini satu masalah besar. Kita tak boleh percaya terus dengan benda ni sebab sanad ni boleh muncul tiba-tiba. Sebab tu ada kes pencurian sanad, mewujudkan sanad yang baru. Di zaman awal ulama tahu dah kes pencuri sanad ni, tapi dia berlaku lagi lepas tu, muncul sanad-sanad baru, masuklah kitab baru. Ulama dulu kata tak ada, hadis ni satu jalannya, ada jalan lain. So tu kita kena hati-hati. So nak mengatakan hukum hadis ni gharib ataupun dengan maksud hasan di sini, satu kemahiran ulama awal, kan? Mana orang tu memang menguasai hadis, dia tahu lah, tak boleh bohong aku, hadis ni satu jalan saja, melalui orang ni saja. Kalau ada orang bawa hadis lain, dia kata ni salah. Sebab tu dia guna istilah macam khata', munkar, ini hadis syaz ke, ni ma'lul ke apa, mu'al ke apa, itu istilah yang diguna. Baik, bermakna sekarang ulama salah menggunakan hadis istilah hasan kepada hadis yang hanya ada satu sanad. Tak kira dah sahih ke dhaif, dia gunakan hasan. Dan yang ketiga ialah kepada hadis-hadis yang mungkar dan tertolak, bahkan palsu pun dia guna hasan. Dia pernah guna hasan, kita pernah sebut di sini dulu bagaimana ulama awal mengatakan bahawa sebab hadis ni hasan lah aku tak mau ambil, kan? Orang tanya dia kenapa tak riwayat hadis orang ni, hadis dia hadis hasan. Dia kata sebab hasan lah aku tak ambil. Nah, maksudnya hasan ni maksudnya ialah hadis yang maknanya cantik tapi dia palsu ataupun dia tak sahih langsung ataupun dia kesilapan. So sekarang ni seorang pengkaji hadis moden perlu menyedari bahawa ulama salafus soleh dia guna istilah hasan kadang-kadang dengan makna sahih, kadang-kadang dengan makna dhaif, kadang-kadang dengan makna lain yang tak berkaitan dengan sahih dan dhaif. So ini masalah besar. Bagi orang yang tak sedar, dia akan menyangka bahawa kalau imam ni kata hasan, habis ya?
Maksudnya hadis ni ialah apa yang Ibnu Salah kata tadi, ataupun apa yang Ibnu Hajar kata dalam buku dia Nuzhah ataupun Nukhbatul Fikr. Jadi sekarang ni kita kena sedar itu dua benda ni. Jadi tak selesai lagi apa dia hadis hasan. Ya, cerita punya panjang. Itu kata serabut. Tak faham. Jadi sekarang ni kita boleh katakan, kalau kita nak buat satu kesimpulan, kita boleh katakan bahawa hasan merupakan istilah yang kita perlu kaitkan dengan ulama yang menggunakannya. Itu penyelesaiannya. Bila ada ulama salaf yang gunakan hasan, kita kena kembali kepada penggunaan dia. Jadi tak ada kaedah, macam Zahabi cakap, tak ada satu kaedah yang saya nak ringkaskan, ambil semua hadis hasan letak bawah dia, tak boleh. Bukan maksud Zahabi ni dia kata tak, hasan tak ada ta'rif, tak ada ta'rif, tapi berbeza mengikut orang yang menggunakannya. Itu cerita dia. Jadi kalau ulama yang sealiran dengan Ibn Salah, iaitu kebanyakan ulama moden, kalau dia kata hasan, kita dah faham dah maksud dia. So kita ni dianggap berjaya memahami maksud dia, iaitu kita menghubungkan balik kepada Ibn Hajar dan Ibn Salah. Inilah maksud dia ni kata hasan. Li ghairi kali dzati tak kisah. Bila kita jumpa pula sebelum Ibn Salah kata hasan, kita tak tengok Ibn Salah punya takrif, kita tengok takrif dia. Kalau Tirmizi kata hasan dalam buku dia, kita tak tengok Ibn Salah, kita tengok orang lain, kita tengok dia sendiri dalam buku dia, apa dia kata. Itu sebenarnya kebijaksanaan pengkaji hadis. Okey, bercakap pasal Tirmizi. Okey, saya bawa satu kajian oleh Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi. Dia buat buku Sifatul Hajatin Nabi, sifat haji Nabi. Jadi dalam ni dia terpaksa menjelaskan. So kita nak kongsi sikit apa maksud hasan di sisi Tirmizi. Okey, kalau kita kata antara yang timbul masalah ialah kalau kita lihat Tirmizi, Jami' Tirmizi, dia beza banyak dengan buku hadis yang lain. Antara perbezaan dia ialah dia menumpukan kepada kita kata apa? Istilah. Di hujung tu dia ada banyak istilah. Dan tak ada orang buat banyak macam dia. Abu Dawud ada sikit-sikit. Bukhari ada tersirat. Muslim pun ada tersirat dari segi susunan hadis. Masuk Abu Dawud, masuk Ibnu Majah ada sikit-sikit. An-Nasa'i ada sikit. Kadang-kadang murid dia yang masukkan. Masuk Tirmizi penuh dengan istilah. Okey, kita dah sentuh itu istilah Tirmizi, kita kena hati-hati. Kadang-kadang berbeza mengikut cetakan. Tirmizi ada banyak cetakan. Risau juga. Kadang-kadang berbeza cetakan. Tapi tak apa. Sekarang kita tengok Syekh Abdul Aziz Tarifi kata, dia kata bila Tirmizi menggunakan hasan, dia kata mengikut kajian dia lah, mengikut apa yang dia buat. Dan dia ni antara ulama yang ramai, antara ulama yang di sana, di negara Arab, yang hafal sanad. Jadi dia ni khatam Tirmizi tak tahu berapa kali lah. Jadi dia boleh buat satu kaedah. Dia jumpa hadis-hadis ni. So dia beritahu. Dia kata bagi dia setakat yang dia jumpa ialah hadis hasan sahaja. Maksudnya bukan hasan gharib, hasan sahih. Okey, hasan saja. Maksud hadithun hasan, titik. Kalau Tirmizi kata benda tu, maknanya dia kata hadis itu ada sedikit kedaifan. Ada kedaifan. Okey, ada kedaifan. Okey. Dan kadang-kadang ada khilaf pada hadis tersebut. Jadi dia kata dia bukan langsung berkaitan dengan hasan yang Ibn Salah bersama buat tu, tak ada kaitan. Dia istilah dia sendiri. Okey. Dan Tirmizi memaklumkan, dia kata Tirmizi bagi tahu hasan yang aku sebut dalam buku aku, so dia berdasarkan kepada, pertama dia berdasarkan kepada kata-kata Tirmizi sendiri. Tirmizi kata hadis ini, Tirmizi kata dia tak letak istilah hasan melainkan kepada hadis yang dia kata tidak ada padanya orang yang dituduh berdusta. So makna rawi yang dituduh berdusta ni dah sampai tahap bawah. Atas dia ada banyak lagi rawi yang daif sikit-sikit. Maknanya sekarang ni masuk dalam istilah hasan ialah rawi yang daif. Itu cerita dia. Okey. Dan yang paling penting dia kata Tirmizi tak sebut dia guna ke tak guna hadis ni, dia hujah ke tak hujah. Itu masalah. Dia cuma sebut hadis dalam kitab dia ada ulama amal. Tapi bagi dia, adakah hadis ini hujah atau tidak, dia tak beritahu. So ini menimbulkan pertanyaan. Baik.
Jadi dia kata siapa yang melihat apa yang Tirmizi buat akan mendapati bahawa hadis-hadis yang dikatakan hasan mempunyai masalah. Okey, sedikit ataupun kecil ataupun yang penting ada sesuatu. Dia pun bagi contoh. Okey, beberapa contoh yang dia bagi. Tirmizi kadang-kadang kata apa? Dia kata hadithun hasan, satu hadis hasan. Kemudian dia koma ataupun dia buat ayat baru, laisa isnaduhu bidzakal qail. Dia kritik sanad. Sanad hadis ini tidak sahih, tidak begitu kukuh, dia kata. Dan kadang-kadang dia kritik, dia kata hasan, dia kata hadis hasan. Lepas tu dia sambung, walaisa isnaduhu bimuttasil, sanad tak bersambung, sanad terputus. Dia beritahu pula rawi ni, jadi mana hadis ni ada masalah dari segi sanad. Macam mana dia boleh kata hasan mengikut maksud Ibn Salah? Itu cerita dia. Okey. Dan kadang-kadang dia beritahu, kadang-kadang juga timbul dia cakap hadis hasan dan kita boleh kenal pasti dalam sanad tu ada rawi yang bermasalah. Takkan Tirmizi tak tahu. Contoh begitulah. Tetapi dia kata, tetapi kadang-kadang hasan, kadang-kadang diletakkan oleh Tirmizi pada hadis yang sahih juga. Itu yang pening lah. Cerita punya semangat. Itu diletakkan hasan pada hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim pun ada, tapi sikit sangat. Okey, sekarang ni kata Syekh Tarifi, maksudnya ialah hasan diletakkan, kalau dalam kaedah yang begini dia katakan ada khilaf ada perbincangan panjang pada hadis tu, maka dia kata hadis hasan. Okey, dia bagi contoh sini. Dia kata ada satu hadis Tirmizi kata hadis hasan, dan Tirmizi beritahu ada khilaf pada riwayat hadis ini. Ada yang kata hadis ini marfu' sampai Nabi, ada yang kata mauquf sampai sahabat. So dia beritahu. So sekarang ni dia dah bagi petunjuk. Okey, dia bagi petunjuk. So sekarang ni masalah dia ialah Tirmizi kata hasan yang disambung ataupun yang hasan saja, benda dia cerita belakang. Dan ada satu istilah lagi yang dikata hasan gharib. Hasan gharib dan sebagainya ni. Ini pun kata Syekh At-Tarifi, ia membuang maksud hadis yang bermasalah. Sebab tu kadang-kadang kita risau tengok setengah orang dia pakai ambil je. Kalau Tirmizi kata hasan, maknanya dia kata okey lah. Dia melihat kepada istilah Ibn Salah. Bila Tirmizi kata hasan gharib, dia kata tak apa, ada hasan. Kan? Bila Tirmizi kata gharib pun dia tak kata apa. Sedangkan gharib ini, kata syekh hadis ni, hadis gharib yang Tirmizi kata gharib, dia kata macam tu, ialah hadis yang kebanyakannya dhaif, bahkan amat dhaif pun ada. Jadi istilah gharib pada Tirmizi bukan maksud semata-mata satu sanad, tapi rupanya ada satu lagi maksud dalam, iaitu hadis yang terlalu dhaif ataupun hadis yang dhaif. Okey. Dan jadi kekeliruan tu berlaku bila kita tafsirkan istilah lama dengan istilah baru, ataupun dengan makna ulama baru. Itu cerita dia. Itu dari segi Tirmizi. Baik. Dan di sini saya suka nak baca, dia kata apa masalah ulama moden ataupun sebahagian pengkaji moden yang disebut oleh Dr. Hatim Syarif. Dia kata kebanyakannya menyangka bahawa at-ta'amulu ma'a al-hadith an-nabawi ka'annahu ta'amul riyadi. Ini biasa kita dengar orang sebut. Sebahagian pengkaji moden masuk penuntut ilmu menyangka bahawa berinteraksi dengan hadis nabawi kajiannya seperti kajian matematik. Okey. Maka dia kata kalau hadis itu ada rawi yang dilihat bermartabat saduq, kurang bersiqah, maka diistilahkan hasan automatik. Saduq hasan. Kalau rawi dia siqah sahih. Siqah sahih, saduq hasan. Jadi dia kata begitu mudah sekali nampaknya seorang pengkaji moden mengatakan rawi yang saduq hadis yang mesti hasan, sedangkan saduq itu sendiri pun mempunyai martabat dia, mempunyai perbincangan. Jadi dia kata dan ada setengah hadis ataupun ada setengah pengkaji moden, okey, ataupun dia kata ni tidak melihat kepada martabat rawi mengikut hadis. Maksudnya sekarang ni ada hadis ataupun ada rawi yang okey pada sebahagian hadis,
tetapi dhaif pada hadis yang lain. Dia tak nampak situ. Dia nampak kaedah pakai borong ni. Maksudnya sekali rawi itu siqah, selamanya dia siqah. Selamanya hadis dia sahih dan dia tidak akan berubah. Kalau dia saduq, setiap hadis dia adalah hasan dan selamanya dia akan dianggap sebagai periwayat hadis yang hasan. Sedangkan ini bukan. Sebab tu bila cerita pasal ilmu hadis ni, sampai Ibn Rajab kata dia rasa ilmu hadis ni kajian mengikut hadis. Tak boleh buat satu kesimpulan. Mesti kaji hadis, keluarkan maklumat. Kaji hadis, keluarkan maklumat. Tak boleh buat kaedah mudah masuk hadis, tak boleh. Maksudnya sekarang ni perbicaraan ataupun perbincangan dia terlalu terperinci sampai ke tahap dia kata dia tak dapat nak cakap bagaimana kaji hadis, melainkan kena kaji satu demi satu baru boleh keluar maksud tu. Sebab tu bila imam-imam ni kata, sebab tu kita tengok Ibnu Hajar sendiri dalam banyak buku dia bincangkan balik benda yang dia cakap. Begitu juga apa yang Ibn Salah kata dia bincang. Sebab tu kita kena baca banyak buku untuk mengetahui pandangan ulama tu, walaupun dia seorang. Orang yang baca buku Ibn Hajar ringkas macam Nukat ataupun Nuzhah, Nuzhah ataupun Nukhbah, dia baca buku tu nipis, dia tak baca Nukat, maka dia tak faham apa perbezaan pandangan Ibn Hajar sendiri. Seorang muhaddis yang ada banyak kitab, ada banyak pandangan, kan? Dan menuju kepada hasan sahih tadi, kita kata bahawa kalau kita guna istilah Ibn Salah dan ke belakang, maksud hasan sahih ni tak logik. Kenapa dia hasan dan dia sahih? Dan mengikut Ibn Hajar pula, dia ada dua makna. Tapi sebenarnya mengikut ulama awal, hasan sahih ni memang telah pun digunakan oleh ulama terdahulu, hanya nak menggambarkan ia hadis yang sahih tu je, tak ada makna lain. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku Tirmizi, hadis yang dikata hasan sahih tu banyak, dan kebanyakan hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Jadi benda tu juga tak syak lagi ia sahih. Jadi kalau kita tengok daripada sudut penggunaan luasnya maksud hasan di sisi ulama salaf, kita akan faham maksud hasan sahih. Tapi kalau kita tengok pada sempitnya takrif hasan di sisi ulama kebelakangan, kita akan menganggap bahawa hasan sahih ada masalah. Tak faham apa makna hasan sahih. Ada yang terjemah hadis hasan sahih satu hal, ada yang terjemah hadis hasan lagi sahih. Dan memang ada, mungkin dia faham maksud satu pengukuhan. Ada yang terjemah hasan atau sahih, ya. Jadi ada juga yang saya dengar cakap, dia kata hadis-hadis ni semua okey, paling kurang pun dia hasan sahih. Ya, saya duk fikir, saya dengar lah tu perbentangan. Dia kata hadis ni semua hadis yang okey, paling kurang pun hadis hasan sahih. Saya kata dahsyat. Maknanya ulama dulu kata hasan sahih ni sahih, dia kata paling bawah, paling kurang jangan bimbang lah, paling kurang pun hasan sahih. Saya senyap lah, cakap ish, ya. Selagi kita cakap, dia kata lepas tu cakap juga lah, ya. Tapi kita kadang-kadang serba salah antara nak menegur ataupun tak. Kadang-kadang orang ni dia, maksudnya dia terlampau tak ada maklumat, so kita tak boleh tegur dia. Kadang-kadang saya anggap macam tu, ya. Mungkin ni alasan untuk lari daripada mencegah mungkar, bukan lah. Tapi kadang-kadang orang ni je cerita satu, dia tanya, cerita apa dia? Kita tak apa, tak payah cerita, tak apa hang buat. Jadi kita nak cerita tu kena mula pada dulu, lama kita masa sikit lah. Kita cakap sebenarnya macam ni je. Kalau dia terima tak boleh, kenapa macam tu? Maksudnya jadi apa? Ambil hang lah. Jadi kata ikut hang lah. Kadang-kadang kita jadi macam tu. Tapi bila kita lihat orang tu ada basic, tahu juga sikit-sikit, senang kita nak cerita kat dia, kan. Kita kata ni tak boleh, cakap ni tak betul, kan. Kadang-kadang seronok juga tengok orang yang semangat tapi tak tahu salah dia kat mana, dan kita nak betulkan dia tak tahu mula dekat mana.
Jadi macam saya pernah tegur seorang, dia sebut Al-Ghazali membawa pendapat Asy-Syaukani. So saya terfikir, Ghazali ni meninggal 500 Kalau Asy-Syaukani selalunya yang kita sebut ni meninggal 1000 lebih lah. Saya tanya dia, macam mana Ghazali boleh ambil pendapat Syaukani? Setakat yang saya tahu lah, Syaukani ni, saya kata Syaukani yang mana? Yang 1000 lebih ke yang lain? Dia kata yang lain. Senang dia jawab. Dia kata yang lain. Saya Syaukani yang lain tu yang mana? Tak tahu. Yang lain saya pun tak tahu. Tak mana. Jadi nak cerita, dia kata tu Ghazali, Syaukani lain. Saya jawab senang lah. Dia twist kan. Kita kata Syaukani ni orang lalu guna Syaukani tu lah kan. Dia macam saya pernah jumpa kat seorang, dia kata Ibn Taymiyah ni hebat. Saya kata tak apa. Lepas tu dia kata Imam Syafi'i pun ambil pandangan Ibn Taymiyah. Saya senyap je. Macam mana? Kata ustaz tahu lah Syafi'i ni bila meninggal, Ibn Taymiyah bila meninggal. Tak tahu. Ibn Taymiyah kurung ke-8, Syafi'i kurung ke-3. Macam mana dia boleh ambil pandangan Ibn Taymiyah? Dia senyap. Tak tahu. Kata kita pun susah. Kita tak pandai pun, tapi kita terpaksa tegur dia. Nasib baiklah tak ada di khalayak ramai. Jadi mungkin dia akan anggap macam-macam dengan kita, tapi lelah kita bagi kat dia. Kalau boleh kita putus state senarai ulama meninggal bila, kita bagi. Ada dalam internet kan. Okay. Kita takut selagi dia anggap kita macam nak cari salah dia. Cari salah dia. Baik. Dan di mana kita boleh mencari hadis hasan sebagai kesimpulan? Maksudnya ialah ramai ulama kata rujukan untuk mencari hadis yang hasan kebanyakan dalam buku sunan. Okey, sunan. Kerana contohnya Sunan Abi Daud, dia mengatakan dalam buku dia ataupun dalam huraian terhadap manhaj buku dia, dia kata sa'ukhriju fi kitabi as-sahih, aku akan letak hadis sahih wa ma qarabahu wa syabahu, ada apa yang menghampirinya dan menyerupai kan. Jadi ulama mengatakan inilah hadis-hadis yang kalau kita nak katakan ikut istilah Ibn Salah, hadis yang tidak sampai ke tahap sahih tapi ia berada di bawah sedikit. Okey. Dan Jami' Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi dan buku-buku musnad. Baik. Yang last saya nak beritahu malam ni ialah sebenarnya memang ada pembahagian ni di kalangan ulama hadis, tetapi mereka tidak istilahkan. Itu cerita dia. Ini paling penting sebab kita kena terima bahawa berdasarkan kajian ulama, kita baca mereka mengatakan bahawa memang ada hadis yang di tahap yang paling tinggi yang dipanggil sahih. Bahkan ada yang dipanggil as-sahhus sahih, yang paling sahih di antara yang sahih. Dan ada yang berada di tingkat yang bawah sedikit. Rawi dia memang tak sampai tahap, dan hadis tu pun dianggap tak tinggi macam hadis sahih. Dan ada hadis yang memang bawah, dhaif dan sebagainya. So, apa yang berlaku di kalangan ulama awal ialah mereka menggunakan benda ni. Pembahagian ni memang masuk akal, logik, dan mereka memang guna. Dan Imam Muslim antara yang jelaskan manhaj ni dalam pendahuluan Sahih Muslim. Tapi dia tak kata hadis hasan, hadis dhaif apa. Dia kata ada periwayat yang mana di tahap yang tinggi, ada yang rendah sikit tapi tak ditolak, dan ada yang ditolak terus. So benda ni memang ada. So kita tak boleh nafi. Jadi kalau kita boleh sesuaikan, contohnya katalah ada ulama moden yang bijak yang menyesuaikan hadis ni dengan istilah Ibn Salah, tak apa kan. Maksudnya hadis tu katalah imam awal kata hasan dengan maksud Ibn Salah, so kena kaji ya, betul tak? Ataupun dia kata hasan dengan maksud lain, tu cerita. So benda ni perlu pada kajian menyesuaikan mana. Sebab tu ada orang kata tak terima, dia kata salah kata sahih dengan dhaif. Tak, salah ada bahagi tapi tak guna istilah, kerana bagi mereka istilah tak penting. Sebab di zaman tu orang memahami kajian dia. Tapi zaman lepas Ibn Salah perlu pada istilah kerana masyarakat mungkin perlukan. Mungkin tu kita kata wujudnya istilah. Macam istilah mursal khafi, contoh saya bagi. Mursal khafi, Ibn Salah yang masuk. Jadi ada nama mursal khafi satu.
bahagian hadis. Sedangkan tak ada. Sebelum tu tadlis, sebelum tu mudallas. Hadis mudallas memang ada. Tiba-tiba masuk Ibn Salah, dia ambil daripada buku Khatib Al-Baghdadi, tajuk buku tu dia jadikan tajuk hadis. Contoh gitu. Nah, jadi benda macam tu menyebabkan kita tahu di mana dia start. Sebab tu kita nak sekarang di mana dia mula dan bagaimana dia berlaku dan apa yang kita nak buat kalau kita nak kaji hadis. Saya malam dulu itulah dekat dengan saya nak bentangkan, boleh buka kepada soal jawab. Ada soalan? So ada beritahu Penyampaiannya terlalu kasar. saya rasa macam saya mengejar sesuatu. Saya tak tahu apa yang saya kejar. Mungkin sebab kesan daripada pergi kursus. Ada 2 kursus saya ikut di Kalut. Kalau mengikut syarat-syarat hadis sahih dan mengikut Ibn Salah punya takrifan, hadis hasan ialah satu grup dengan hadis yang diterima, al-maqbul, yang diterima ialah sahih dan hasan. Dan ditambah lagi dengan ulama salaf berkata hadis ni ada hadis hasan yang digunakan. Penggunaan hadis tu bahkan ada ulama salaf yang guna hadis dhaif pun ada. Jadi sekarang ni kita kata hadis hasan tidak syak lagi lah digunakan. Cuma kita kena pastikan adakah hadis tu dari segi teknikal lah, dia mansuh ke, dia dikhususkan ke, dia umum ke. Sebab tu kita tengok ada tabi'i yang kata, tak salah saya Ibrahim Nakhai, dia kata kalau aku jumpa hadis yang okey pun tapi sahabat tak buat, aku campakkan hadis tu, campakkan ke dinding. Maksudnya ialah kalau ada hadis sampai ke tangan dia dalam keadaan yang tak ada masalah, tiba-tiba tak ada seorang pun sahabat Nabi ataupun tabi'in lain yang beramal hadis tu, ni mesti ada masalah hadis ni. Sama ada dia palsu, nampak macam sahih, ataupun dia mansuh, hukum dia dah tak ada lagi, dah tak dibuat. Contoh gitulah. So yang kalau ikut dia amalkan ni, memang hadis dhaif ulama salah amalkan makna dia, apatah lagi hadis yang hasan. Tapi dengan syarat hasan dengan maksud satu grup dengan sahih tu lah, bukan hasan maksud Tirmizi tu. Sebab tu Tirmizi punya hadis hasan kena hati-hati. Hasan gharib contohnya, bila dia kata hasan gharib, kita kena hati-hati. Kebanyakannya adalah hadis yang lebih masalahnya daripada hasan. Dan dia cukup kurang mengatakan hadis dhaif ke munkar ke apa, dia kurang. Dia banyak guna istilah lain, gharib, hasan gharib, dia guna istilah yang pelbagai. So mungkin kita kena fahami. Sebab tu ada ulama yang saya terkejut bila saya dengar kuliah-kuliah ulama ni kata hadis ni dhaif, oleh itu kita dapati Tirmizi mengatakan hasan gharib. Dia cakap macam tu. So saya mula-mula saya dengar kata apa hal kan? Oleh itu dia kata, oleh sebab itulah Tirmizi mengatakan hasan gharib. Jadi dia kata berdasarkan istiqra' kajian dia, hasan gharib ialah maksud dhaif. Hasan tu hanyalah pada makna atau pada sudut lain. Wallahu alam. Kan? Jadi kita kena tengok hadis tu maksud hasan tu apa. Tapi kalau ulama moden punya maksud hasan, memang kita boleh amal lah. Itu maksud mereka gunakan istilah dengan istilah moden, kebelakangan. Ya. So Bukhari menjawab ada hadis yang dalam solat Isra dan solat Khauf. Maksudnya ada yang sahih, ada yang hasan. Bukhari katakan. So secara analogi ringkas ni saya nampak contohnya kalau kita nak menganggap dua produk yang berbeza, kita kata produk ni baik, produk ni okey. Maksudnya mesti ada logiknya, maksudnya kenapa Bukhari gunakan sahih ataupun hasan. Dan sedangkan kemudiannya kenapa Tirmizi sebagai anak murid dia cuba mentafsirkan ataupun mendefinisikan pemberklasifikasian terhadap hasan itu sendiri. So persoalan saya ialah
mesti ada sebab kenapa Bukhari cuba membezakan yang ni contohnya baik, yang ni okey. Contohnya kalau ikut yang ulama yang cuba huraikan sebab tu, maka mengatakan bahawa ulama di zaman seperti Bukhari, dia tidak menghadkan satu istilah dengan satu makna. Dia akan gunakan keluasan istilah. Istilah tu luas. Jadi kita lihat hadis yang sama, kenapa Bukhari kata sahih dan kenapa dia kata hasan. Hadis yang sama. Lepas tu kita kata dia kata di awal tu semuanya sahih. Ini hasan, ini hasan, ini hasan. Jadi ada ulama takrifkan dengan pelbagai sebab dia. Kalau kita lihat di sudut sebelum tu pun, kita lihat seolah-olah contohnya bila ada ulama salah kata hadis ni hasan, kemudian dia tolak hadis tu, maka ada ulama lepas tu faham maksudnya ialah hadis ni ada masalah. Di sekarang ni, di zaman awal itu, kefahaman tu jelas bahawa mereka gunakan satu benda tu berdasarkan konteks apa dia pada waktu itu. Sebab tu terikut-ikut juga, ulama lepas tu ikut-ikut juga, macam Al-Khatib Baghdadi, macam Ibnu Abdul Bar. Ibnu Bar pernah kata hadis ni hasan jiddan, sangat-sangat hasan tapi dhaif. Lepas tu dia cakap kan, dia terikut-ikut lah. Itu makna cukup cantik, maksud gitu, tapi dia dhaif. Jadi dia gunakan istilah hasan, hadithun hasan kan. Jadi hasanul hadis pun sama juga dalam istilah jarh ta'dil. Dia ni membawa hadis-hadis yang hasan. Jadi kadang-kadang di kalangan tu, maksudnya sekarang ni, mereka di zaman tu tak kisah dia cakap apa pun, dia tahu orang akan faham. Itu masalah dia. Berlaku masalah dia kalangan kita. Kita tak tahu apa maksud dia. Sebab tu kadang-kadang kita dapati Imam Ahmad contoh ditanya soalan dan murid dia menghuraikan makna dia faham. Jadi benda ni kita penting, kita kena ikut kan, apa tu, dan lebih lagi dia nampak imam tu cakap, kadang-kadang dia nampak muka Imam Ahmad tu berubah, tak suka pada hadis tu. Imam Ahmad kata la ilaha illallah. Kalau kita baca kita tak faham maksud Imam Ahmad, tapi murid dia faham la ilaha illallah ni menolak hadis tu. Sebab dia macam marah, kenapa kau bawa lagi hadis ni. Jadi masa sekarang ni soalan kita ialah, kita sebab mereka guna tu, kita kena tengok pada teks yang ada, pada huraian ulama sendiri. Dan ini memang cukup menarik untuk dikaji lah. Maksudnya dalam jarh ta'dil sendiri, kenapa rawi yang sama dia tukar-tukar istilah, apa maksud istilah di sisi Bukhari, maksud istilah di sisi Abu Hatim, siapa ulama yang keras, siapa ulama yang keras menolak, yang mudah menerima. Jadi maknanya sekarang ni itu satu tugas muhadis moden, pengkaji moden. Dia bukan tugas dia nak challenge ulama salah, kenapa bab sini, kenapa bab sini. Tak ada. Tugas dia ialah faham dan letakkan pada tempat dia. Sebab itulah kita dapati ada orang pernah petikai Ibnu Salah. Dia kata, beliau Ibnu Salah bahagi hasan semua ni, dia kata mudah je. Dia kata kenapa Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah letak hadis hasan dan namakan kitab dia sahih. Jadi makna sekarang ulama duk argue gitu lah kan. So benda tu, argument tu sentiasa ada, tapi yang paling selamat ialah kita kembali kepada yang paling hampir dengan salafus soleh. Seperti ataupun selepas mereka, iaitu imam-imam hadis yang awal. Susah fikir. Banyak benda nak fikir dalam hidup. Fikir benda ni lala apa betul tak? Ada banyak benda. Sebab tu kadang kita susah. Saya pernah sembang dengan ramai orang. Dia kata apa yang kita kena buat untuk terus ramaikan orang yang faham sunnah. Dia kata alhamdulillah. Ada orang cakap kan, alhamdulillah kita dah ramai yang faham. Saya kata siapa orang faham? Orang negara Arab, dia lahirkan orang yang alim hadis ni makan masa bertahun-tahun
Akhirnya sekarang ni yang umur 40-an, 30-an tu hasil daripada pembinaan tu, mereka jadi orang yang hebat. Kita buat apa? Tak. Jadi kita sebenarnya kena wujudkan kesedaran dan latih yang kecil-kecil ni, yang muda ke atas. Kita dah tua lah, nak hafal Quran tak habis, nak hafal Bukhari sampai hadis nombor 7 lingkup. Hadis Herakl tu, hadis Hercules tu, Abu Sufyan jumpa Hercules, nak hafal tu puas hati. Ya, jadi duk hafal apa nombor 7 jatuh. Quran tak apa. Sedangkan yang kita dapat, yang kita lihat tokoh-tokoh ulama hadis yang moden ni, yang ada sekarang ni adalah hasil daripada kesedaran 20 tahun dulu. Sebab tu kita kena bina generasi baru yang alim hadis. Bukan dengan kita cetuskan idea. Saya sekarang saya cetuskan idea sikit. Saya harap yang depan saya ni ada anak bawa ke arah menguasai Al-Quran, kemudian bahasa Arab, kemudian hadis. Mula dengan hadis 40, mula dengan hadis yang mudah, kemudian kepada hadis yang ni akhirnya menguasai. Jadi dia sampai anak tu umur dah 20-an, 30-an, dia dah hafal banyak hadis, dia dah mahir, dia dah tera, Quran pun dia banyak. Kita bagi dia mustalah hadis pun dia senang terima, baru timbul kan. Jadi kadang susah kita cakap, tapi saya rasa kita kena mulakan daripada yang kecil. Kita susah, tak bagi harapan lah pula. Sedih lah. Tak ada, kita boleh mula, tapi sekarang ni kita fikir masa depan lah. Betul, anak-anak kita, bagi siapa yang dah ada anak ataupun akan beranak, jadi kita kena ada plan untuk anak ni, untuk jadi alim hadis. Sebab kita tahu kekurangan hafiz Quran ramai lah, yang hafiz hadis tak ada lagi. So kita ke arah tu kan. Kalau boleh kita nak suruh tu kan. Tapi kita nak suruh macam mana? Kita cetuskan idea. Kalau boleh kita kena buat macam tu. Kita buat satu sekolah yang silibus dia ke arah tu, baru jadi. Tapi yang duk ada lah ni boleh faham isu ni dan selesaikan masalah. Itu ya. Kita jadi orang yang selesaikan masalah. Tapi nak menguasai pakar ni, dia tak boleh mula umur 30, 40. Dia payah. Boleh lah sampai, tapi payah. So kita kena ada kesedaran bawa yang bawah. Kita yang umur 20-an boleh kot. Baru ulama hadis banyak belajar umur 18, 15, 20. So okey dah ni lah. Yang terlewat ni kita kena ulun balik. Hafal dia 40 dulu kan. Dia 40 nak hafal dulu. Baru kita boleh cerita apa Sahih Bukhari kan. Ulama kat sana-sana senang je. Orang tanya, saya tengok interview ulama ni, saya tergelak pun ada kan, malu pun ada. Ada seorang ulama umur 40, umur 41, 42. Orang tanya dia kata bila, orang tanya dia soalan bila dia mula hafal, macam mana cara dia hafal Bukhari Muslim. Dia kata, dia beritahu umur dia 14 dia hafal Bukhari, lepas tu dia hafal Muslim. Ya Allah, kata betul ke ni kan? Selamba orang cakap ni, rupanya Quran semua dah hafal baik kan. Lepas tu dia ada penjagaan daripada keluarga dia. Keluarga dia jaga dia. Ada yang sampai tak kerja pun bagi dia support dia sampai dia berkeluarga semua. Jadi makna satu usaha yang cukup payah baru lahir seorang. Jadi bila orang tanya soal jawab tu, dia boleh keluar takhrij lengkap. Dia boleh detect hadis tu. Jadi kita rasa macam Allah, ini bila kita tengok interview dia, penuh, hidup dia penuh diprogramkan oleh keluarga dia. Tu cerita dia. Kita tak ada benda tu. So kita nak bangga apa? Kita sekarang ni nak ke arah sedar benda ni. Kita nak cerita panjang pun kan, orang tanya hadis pun tak tahu. Biasa lah. Di kelemahan kita sampai bila nak atasi kan. Lepas tu kita duk kutuk orang, duk pelekehkan orang. Apa tak mengaji hadis? Mengaji apa kan? Kita jom mengaji sama-sama, tak apa juga. Ini cakap ni tak ikut sunnah. Tak ikut sunnah kan. Marah orang nombor satu kan.
Kita tak sedar, kan? Kurang-kurangnya orang yang teruk-teruk ni, saya pernah jumpa orang yang kita rasa macam belajar kat Malaysia, belajar pondok semua kan, belajar, tapi dia baca hadis baris tak salah tau. Dia hafal hadis tu. Saya kata, ish, ini nak cari tak jumpa kan. Tapi yalah, kalau orang kita, macam yang gopoh-gopoh tengok dia, apa ustaz semayang macam soli, hak tu dia tengok. Semayang macam soli apa, tak ikut sunnah. Hamai tengok tak ikut sunnah, tahu lah kan. Jadi cerita dia gitulah kan. Kita tak salah duk pelekeh orang kan. Tapi kita bagi apa yang berlaku kan. Kalau orang tu salah, kita cuba atasi lah kan. Kita cuba bagi tahu dia lah. Kalau dia tak percaya, kita bagi bukti lah kan. Kita tak percaya anak ni lah kan. Kita bagi bukti. Sebab ada orang tak percaya pada awalnya, kata ada sejarah ni kan. Lepas Ibn Salah, sebelum Salah tu jauh beza. Dia ada orang tak percaya, kita bagi bukti. Baca buku Ibn Salah, baca buku Khatib Baghdadi, kita bagi baca. Itu dari segi ilmiah, sehingga ilmiah kan. Ada, jadi makna. Jadi kalau kita wujudkan suasana macam ni, maknanya harapan kita akan datang ni banyak kerja nak kena buat lagi lah. Cerita dia kan. Download e-book tak jadi, sepasan ke tu. Ya, saya tanya, rasa saya terlepas Ustaz Nabi. Jadi saya tanya, sebab saya tanya dengan sebagai orang Nabi lain, macam jawapan saya nak tanya pada Ustaz tentang isu Imam Abu Hanifah dengan masalah hadis. Kata Imam Hanifah tak kurang dengan Nabi, ada dengan buat andaian takwil macam-macam lagi lah. Jadi tapi tak pun Ustaz nak tengok soalan kedua saya, dua sekali lah sebenarnya. Soalan kedua saya, dalam tempoh 8-2009 Salafi Malaysia tidak mengembangkan teknologi kajian ini, ataupun tak wujud, atau wujud, atau kenapa, kalau wujud kenapa tak kembang? susah lah. Soalan yang pasal Abu Hanifah tu memang betul. Ada orang dia baca beberapa buah buku, dia buat kesimpulan Abu Hanifah ni bukan imam dalam hadis. Tapi kalau kita tengok secara mendalam dengan banyak bukti, kita memang Abu Hanifah ni memang zaman dia tu zaman kegemilangan hadis. Dan ada riwayat mengatakan yang di rumah dia penuh dengan buku-buku hadis. Maksudnya ialah buku hadis di zaman tu ialah maksud dia cari hadis, dia tulis, dia simpan. Kemudian nama dia dimasukkan oleh imam-imam besar ni sebagai antara tokoh hadis. So tak syak lagi lah dia antara imam hadis. Cuma ada orang petikai kenapa riwayat dia tak banyak macam imam-imam mazhab yang lain. Tak banyak riwayat dia biasa benda ni. Di kalangan imam awal memang ada rawi yang tak banyak hadis. Kerana apa? Kerana ada perangai di antara mereka yang dia riwayat banyak hadis, dia belajar banyak, dia salin banyak, tapi dia tak sampaikan kerana ada orang lain sampaikan. Dia mungkin kita boleh buat contoh macam Ibn Umar dengan Ibn Abbas lah. Ibn Umar masa zaman dia berfatwa bersama dengan Ibn Abbas. So apa soalan yang Ibn Abbas jawab, dia tak mau jawab, dia kata Allahu'alam. Banyak benda dia kata Allahu'alam. So Ibn Abbas kata Allahu'alam. Bukan dia nak lari pada soalan, tapi Ibn Abbas dah ada. So sekarang ni ada banyak sebab Abu Hanifah tak melewat. Dan satu lagi, Abu Hanifah banyak berbincang soal fiqh hadis. So dia habiskan masa dia untuk keluarkan hukum. Bukan setakat fiqh hadis, fiqh tabi'in yang dia jumpa, fiqh ulama' yang dia jumpa. Dan pujian ulama' hadis pada dia banyak. Pujian dia banyak. Cuma ada seorang ulama' dia kata dia dhaif dalam hadis, dan dijawab balik oleh ulama' lain. Ada ulama' daripada India yang tulis buku, saya lupa nama dia apa. Dia ceritakan jasa dan bukti Abu Hanifah tu muhaddis. Dan rasanya Az-Zahabi istilahkan Abu Hanifah ni imam dalam hadis, hafiz dalam hadis, dan boleh menghukum sahih dan dhaif. So sekarang banyak ulama mengiktiraf, dan sebahagian kecil yang kata dia dhaif kan. So Abu Hanifah tu kita kata macam, dan fatwa dia lain. Sebab tu kalau kita fikir, ada fatwa yang zahir nampak macam menyalahi hadis, kita jangan gopoh. Sebab semua imam mazhab ada fatwa macam tu. Ada fatwa dia yang nampak macam menyalahi
hadis. Imam Malik ada, Imam Malik bapa hadis kan, kitab dia semua, tapi dia ada fatwa yang nampak macam orang gopoh macam kita akan cakap, ini kenapa Imam Malik tak guna hadis, kenapa Imam Malik menyalahi hadis. Ada benda yang ulama Imam Malik kata sunat, dia kata makruh. Sebab apa pula? So dia ada sebab dia keluarkan hukum, bila dia keluarkan hukum. So Abu Hanifah sama je macam imam lain, dia ada sebab-sebab dia kan. So Imam Abu Hanifah tak keseorangan pula tu, ada tabi'in yang bawa fatwa macam dia, ada sahabat yang fatwa macam dia. So sekarang ni ulama majoriti menganggap dia imam. Ada Imam Syafi'i pun ada orang istilah dia sebagai tak berapa tinggi kan di kalangan ulama dia, tapi sebenarnya kita melihat pada majoriti. Soalan kedua saya tak tahu jawapan. Yang soalan kedua saya tak tahu. Salafi dalam metodologi ni saya tak pasti. Bagi saya, orang yang mendakwa diri dia salafi ni ada yang memang nampak benda ni dan berusaha ke arah membanyakkan sumber ilmu. Tapi ada yang setengah tu just nak buat ingat orang mudah tu. Buat ingat aku salafi, hang tak salafi. Hang silap pi aku salah pi. Lepas tu kalau imam dulu dia silafi, dia tak ada salafi, dia imam silafi dia nama gelaran. So tak pedulilah istilah-istilah tu. Yang penting dari segi hadis kita kena buat banyak benda. Tapi yang best tu, kadang-kadang saya nak ingatkan orang yang mengaku dia salafi ni, ataupun yang kata dia mengikut fahaman salafus soleh, yang banyak duk guna syiar, slogan ni. Kadang-kadang di antara mereka ada yang tak peduli pun apa yang salafus soleh buat. Dia kira teks hadis, teks Al-Quran. So dia dah jadi zahiri. Cara dia tak sedar. Yang Qaradawi kata, Dr. Qaradawi kata, ada orang yang syiar dia salafi tapi sebenarnya dia zahiri. Maksudnya dia tak lihat apa amalan sahabat dengan mendalam. Dia tak lihat apa amalan imam-imam salaf, tabi'in, tabi'in, imam mazhab, imam-imam ni buat amalan. Dia lebih kepada tengok teks kan. Sebab tu saya nak tergelak boleh bincang dengan seorang kawan. Dia kata ada sebahagian kata tasbih ni bid'ah, biji tasbih ni, ataupun tak sunnah lah, apa macam-macam lah, menyalahi sunnah lah. Sedangkan ulama Saudi yang syadid pun tak kata macam tu. Ada orang yang kata menyalahi sunnah semua. So bila kita beritahu dekat dia, tahu tak dalam buku Ibn Taymiyah ada sebut boleh pakai tasbih? Jawapan dia tak tahu. Dan tahu tak ada sahabat dan tabi'in yang pakai tasbih? Tak tahu juga. Jadi kita cakap kat orang, kita faham Quran dan hadis mengikut fahaman salafus soleh. Ni Abu Hurairah pakai tasbih, anak ikut siapa? Ni para tabi'in punya ramai ni, mereka ni lah salafus soleh. Dia memahami benda tu walaupun Nabi tak buat, tapi boleh buat. Tu cerita. Kita duk tu nak cakap lah, susah ya. Macam Nisfu Sya'ban, ulama salafus soleh kata, kebanyakan ulama hadis awal kata tak ada hadis fadilat Nisfu Sya'ban. Tak ada. Tak sahih semua. Bukhari, Tirmizi semua kata tak sahih. Tapi disebabkan ada ulama yang bincangkan benda ni, ulama di kalangan pendokong salafi moden ni yang kata ada. Kemudian kita kata ada hadis tapi tak boleh buat amal malam tu. Hadis sahih fadilat Sya'ban ada, tapi amalan malam tu bid'ah. Hang kata ada hadis malam tu ada fadilat, hang tak bagi orang amal, tak teli je. Ulama awal-awal kata hadis sahih tak ada, amalan ada. Ada ulama salah yang kata dia beramal saja diri sendiri. Mungkin dia tengok ada hadis yang dhaif, dia kata tak apalah, aku nak beramal. Aku bukan kata hadis tu sahih, aku tak kata aku suruh orang buat, aku sendiri nak beramal malam gila pun tak apa kan. Yang best tu ada seorang kawan, dia cari, dia jumpa Ibn Taymiyah kata siapa yang solat sunat malam Sya'ban tu bagus. Ya. Kita sekarang duduk cerita aku ikut salafi, aku ikut Ibn Taymiyah.
Kita baca ke apa dia tulis? Yang kita jadi syadid lebih pada dia ni pasal semua orang semua salah, kita seorang betul ni apa cerita? Habis semua orang buat bid'ah, hang buat semua sunnah apa Ni menyalahi sunnah, tu menyalahi sunnah. Kalau salah betul tak apa. Ni kadang-kadang apa? Satu sudut dia tengok cukup bagi dia. Itu yang duk sibuk bicara tentang nanti bulan Ramadan cerita pula main tarawih 8 ke 20 dia cerita. Tak ada masalah cerita secara ilmiah. Tapi yang best tu cerita benar cerita, imam salah kata nak buat berapa pun tak apa. Kita duk sibuk kata bid'ah. Kita lebih pandai lagi ke daripada imam-imam ni. Baik kata. Hampi Mekah buat 20 lah. Lepas tu duk kata doa apa semua. Hampi sembang Dr. Sudais tu. Pi tengok, pi rumah dia tengok. Kan? Pi sembang tengok, kan? Jangan duk sibuk sangat. Sebab tu kita kena hati-hati nak cakap bid'ah sunnah ni, relax dulu. Dan saya pun dah pernah kena dah. Mana kita pun masa kita semangat tu kita satu-satu dua-dua lah. Kan? Satu dua lah. Jadi kita pun pernah kena dah. So kita nasihat lah. Oh tak mau terima. Kata ustaz tak ada pendirian. Kata kita pendirian kita berubah berdasarkan ilmu kita bertambah hari demi hari. Kalau hari ni kita pandangan lain, esok lain pun tak apa. Ilmu kita berubah. Apa nak era, apa nak malu. Oh ni tak, ustaz ni kena kita qamah. Kadang-kadang kita geram kan. Lalah kali ambil kat hang. Hang tu payah cerita kan. Tapi kena kuitiau lagi sedap. Duk cerita panjang ni, duk gaduh apa kan, cerita sunnah bid'ah. Relax lah. Kalau benda tu betul, settle, sepakat semua, right, buat. Kalau cerita saya pergi bentang buku pasal buku saya dulu beberapa tahun lepas. Kulit buku tu ada tasbih. Dia cerita yang tu langsung aja jawab, ustaz ni gambar tasbih. Kata gambar ni penerbit yang boh ke aku. Yang kedua tasbih tak ada masalah. Awak hang ada masalah lah. Aduh tasbih ni kita sejarah ya. Pada cerita. Minta maaf cakap lah, tapi tengok dulu. Tu kalau kita beritahu riwayat Abu Hurairah guna tasbih, anak marah aku. Abu Hurairah guna tasbih nak marah aku. Baik aku ikut Abu Hurairah boleh ikut hang. Abu Hurairah ni sahabat power. Jadi tahulah apa dia buat kan. Khilaf di kalangan sahabat tu biasa lah. Tapi sahabat ni nampak Nabi buat ibadat dah lah. Macam tu lah, letak tangan bawah pusat apa, cerita apa. Orang cerita marah. Kata nak ikut salafus soleh. Sahabat letak bawah, tabi'in bawah semua. Lepas tu hang nak kata tak ikut sunnah. Oi bahaya. Siapa yang tak ikut sunnah? Hang ikut sunnah mana? So kita kasar sikit lah. Kita tak boleh kasar sebenarnya. Kita kena akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. Kalau pukul aku, pukul yang boleh.